Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Kali ini sekali lagi Allah mempertemukan kita bagi sama-sama kita meneruskan pengajian pada bacaan ayat dari surah Al-An'am. Kali ini kita akan sama-sama melihat, mendengar dan membaca dari ayat 82 hingga ayat ke-90. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, boleh cepat-cepat ambil Al-Quran dan buka ke halaman 138. Yang mana yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman yang memberi salam daripada awal hinggalah ke akhir rancangan kita ini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan teman-teman semua serta ahli keluarga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi menyemarakkan lagi pengajian kita pada kali ini, saya nak mengajak teman-teman untuk sama-sama kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Kenapa? Kerana kita nak tanamkan dalam fikiran kita bahawa mengaji Al-Quran ini mudah dan senang. Kalau kita duk fikir Quran tajwid ini payah, susah, nanti dia akan memberi kesan dan membuatkan pelajaran kita juga menjadi susah dan payah. Jadi oleh itu, jom kita komen dahulu seorang sekali boleh? Mudahnya mengaji Al-Quran. Dan juga saya nak mengajak yang keduanya teman-teman, marilah kita menekan button share dahulu. Sebelum kita memulakan, jom kita pakat tekan button share dulu seorang sekali. Dan juga saya nak ajak teman-teman yang
kita merasakan kalau kita nak bantu sendiri, mungkin tidak ada kemampuan tersebut. Jadi oleh itu, siapakah dua individu yang paling rapat dengan kita yang kita nak bantu mereka? Sama ada pasangan kita ke, ahli keluarga kita ke, ataupun kawan-kawan kita, mungkin kita boleh tag mereka, diharapkan mereka juga. Kalau tak lihat sekarang, nanti bila mereka buka saja, Facebook mereka, insyaAllah mereka juga akan dapat belajar sesuatu. Boleh? Ya, kita tag kawan-kawan kita dan kita share di wall kita. Baik. Semua dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart untuk sama-sama kita mulakan pelajaran hari ini. Jom kita lihat pada bacaan isti'azah. Seperti biasa teman-teman, pastikan hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang jelas. A'u. Jangan bunyi a'u kerana pertama huruf hamzah, kedua huruf ain. Ain itu makhrajnya di tengah kerongkong, hamzah di pangkal kerongkong. Berbeza tempat keluarnya. Ya. Dan itu dibacakan dengan dua harakat. A'udzu billahi di hujung lidah. Billah. Lafz jalalah ini dibaca nipis dua harakat. Minasyaitonir rajim. Di akhir baru tutup mulut rapat, menyempurnakan huruf mim dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Kita dengarkan dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jom kita masuk kepada ayat 82. Baik, bermula dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ini namanya hamzah wasal. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya. Poin-poin yang saya bakal sampaikan sepanjang perkongsian ilmu ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang tidak keberatan untuk menulis. Bukan sahaja untuk kita bantu teman-teman kita yang lain, tetapi yang lebih utama, kita nak bantu diri kita untuk lebih menguatkan ingatan kita terhadap pelajaran yang sedang kita pelajari. Baik, hamzah wasal jika datang selepasnya huruf lam. Ini tips je. Sahabat-sahabat ya, saya ulang sekali lagi. Hamzah wasal jika datang selepasnya huruf lam, bacalah dengan baris fathah. Jadi sini kita baca allazi. Jangan baca illazi ataupun ullazi. Baca dengan allazi. Dan zal saya dah bagi tahu tadi di hujung lidah ini. Makhrajnya zi. Jangan baca zi. Kalau zi jadi huruf zai. Ini huruf zal. Zi. Dua harakat. Allazina amanu. Dua harakat. Ma satu harakat. Dan nu dua harakat. Walam yalbisu. Lam. Izhar syafawi. Baik. Izhar syafawi maksudnya jelaskan sahaja. Izhar bermaksud jelaskan ataupun nyatakan dengan jelas. Tanpa dipanjangkan. Jangan dibaca dua harakat. Walam yalbisu. Itu salah. Yang betulnya. Walam yalbisu. Dan su itu dibaca 4 atau 5 harakat. Imanahu. I dua harakat. Ma dua harakat. Nahu. Di sini ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi berbeza dengan izhar syafawi. Kalau di sini izhar syafawi, mim matinya ada tanda mati, manakala ikhfa syafawi, mim matinya tidak ada tanda mati. Baik, cara bacaannya, kalau ini jelaskan saja, yang ini samarkan dengan kadar 2 harakat. Siapa baca tak cukup 2 harakat, tak betul. Dia kena baca imanahu. Jika hum, kalau hum jadi izhar. Izhar di sini. Bezanya ialah mimnya kosong. Dibaca 2 harakat. Hum, bibirnya hampir bersentuhan saja 2 harakat. Bidulmin. Min, izhar halqi. Izhar halqi, tanwin bertemu hamzah. Kalau sahabat-sahabat perhatikan, tanwin di atas dan di bawahnya. 2 baris di atas dan 2 baris di bawahnya selari. Selari. Macam kita lihat di sini atas dengan bawah selari. Ula. Jadi bunyi bidulmin ula. Itu satu harakat saja. Jangan dia baca ula. Itu tak betul. Ini waw yang ada huruf tanda bulat penuh di atasnya itu. Hanyalah huruf zaidah. Huruf yang ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jadi baca ulaika lahumul. Mim baris depan. Naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini. Hamzah wasal. Sahabat-sahabat lihat tak hamzah wasal ni? Di sini. Sama juga hamzah wasal. Tetapi hamzah wasal, dia hanya ada fungsi bacaan bila berada di awal kalimah
di awal ayat. Sekarang ini dia berada di tengah kalimah. Walaupun di awal perkataan, al-amnu, awal perkataan, tetapi dia di tengah ayat. Dia bukan di awal ayat, maka dia hilang fungsi bacaan dia. Kita tidak baca lahumu al-am. Tak, kita terus baca lahumul, mim baris depan, terus naik di atas lam. Dan lamnya ini adalah lam qamariyah, dibunyikan dengan jelas. Idhar halqi, bunyi saja sempurna, terus masuk nuwahum, mim mati bertemu mim. Baik, pada ayat yang pertama ini kita jumpa komplit ketiga-tiga jenis hukum mim mati. Yang pertama tadi kita jumpa izhar syafawi, mim mati bertemu ya. Kemudian kita jumpa ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Dan di sini kita jumpa idgham mislan saghir, mim mati bertemu mim. Dia ada tiga kategori itu saja. Ya? Izhar syafawi, mim mati bertemu selain mim dan ba. Maksudnya kalau lepas mim mati itu datang huruf selain daripada ba, selain daripada mim, hukumnya izhar syafawi. Sempurnakan saja. Kalau datang selepasnya huruf ba, dibacakan dengan samar 2 harakat. Kalau datang selepasnya huruf mim macam ni, kena baca beserta dengung 2 harakat. Wahum, baru masuk muhtadun. Baru waqaf ma'ari li sukun dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat. Bagi teman-teman yang nak mempelajari dengan lebih detail, dengan contoh-contoh yang lebih banyak pada hukum mim mati ini, insya-Allah jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan bagaimana saya dapat bantu teman-teman dengan kami kirimkan buku asas dan buku tajwid serta rakamannya. Insya-Allah. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Okey, macam mana? Boleh ikut ke tidak? Nafas sampai ke tidak sampai? Ya, kalau yang mana yang tak sampai nafas, boleh tengok balik. 2 hari lepas saya buat perkongsian tentang bagaimana untuk menambah baik pernafasan. Jadi kalau nak baca ayat yang panjang, tarik nafas dahulu. Tarik dalam keadaan mulut tertutup, tarik dengan hidung perlahan-lahan. Cuba kita bacakan sekali lagi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum lahumul amnu wa hum muhtadun. Baru berhenti. Okey, so far macam mana? Boleh ikut tak boleh ikut? Kalau boleh ikut, jangan lupa sahabat-sahabat yang khususnya yang baru bersama kita, jom tekan button share dahulu. Kalau kita dapat belajar sesuatu, sudah pasti ahli keluarga dan teman-teman serta pasangan kita juga insya-Allah akan dapat belajar sesuatu. Insya-Allah dengan usaha perkongsian kita ini, Allah memberkati dan memudahkan lagi pelajaran kita dan memberikan kita pahala yang berterusan insya-Allah kerana kita melakukan perkongsian ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita meneruskan ayat seterusnya, boleh tak sekali lagi saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Watil, til, jangan baca watil. Ramai baca watil, bukan til. Til. Ta baris bawah bukan bunyi T. Ta baris bawah bunyi T. Bila bertemu lam jadi til. Wa tilka hujjatuna. 4 atau 5 harakat. Hu, ha pedas ya. Atainaha. Atai. 2 harakat. Tai. Dibaca dengan lin. Lembut di sini. Tainaha. 4 atau 5 harakat. Ibra. Ada lantunan tu. Bukan ibra tak betul. Ibrahi. Hi saja 2 harakat. Mim ada baris tersendiri. Jangan baca him. Tak betul. Ibrahim ala qaumih. Dan diwakafkan. Kalau sahabat-sahabat pilih untuk wakaf di sini, wakaf jaiz di sini, hanya walaupun berbaris kasrah, tetapi diberikan tanda mati mendatang kerana wakaf. Kemudian,
Ra jadi tebal di sini. Jangan baca nar. Siapa baca narfa'u daraja? Tak betul. Yang betulnya narfa'u darajatim. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya ta tanwin di bawah bunyi tin. Tapi bila datang mim masuk beserta dengung jadi tim. Baru masuk man. Di sini juga nun mati. Ya, bertemu nun di sini dibacakan dengan idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Timman nasya. Bila pilih untuk waqaf, hamzah itu diberikan tanda mati mendatang. Sya. Jelaskan di akhirnya itu. Kemudian di sini waqaf qili, qaf lam ya, afdal diwaqafkan. Kemudian sahabat-sahabat ibtidak pada dengungkan di sini wajibul gunnah. Nun sabdu jangan lupa dengungkan 2 harakat. Inna rabbaka ha pedas. Hakimun izhar halqi. Izhar halqi, kalau tadi baris 2 di atas dan di bawahnya saya bagi tahu selari sama. Kalau dhammatain pula di depan, 2 di depan dia macam 69 begitu. Berbeza dengan hukum ikhfa dan idgham. Kita dapat lihat di sini. Dhammatain dia macam 99. Di sini macam 69. Dia menunjukkan di sini hukum yang berbeza. Hakimun alim. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Baik, barulah masuk ayat yang seterusnya. So far macam mana? Boleh tak saya dapatkan maklum balas daripada teman-teman yang dirahmati Allah? Boleh ikut ke, tak boleh ikut ke, terlalu perlahan ke, terlalu laju ke, ataupun just nice? Kalau just nice, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Ya, jom kita teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum kita masuk ayat seterusnya, sekali lagi saya nak mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar kepada teman-teman. Khususnya mungkin ada yang baru pertama kali bersama dengan kita. Ya. Jangan lupa untuk menekan button share. Wa wahabna lahu. Diberikan lantunan. Ba merupakan huruf qalqalah. Ada 5 huruf lantunan. Ya. Ba, jim, dal, qaf, ta. Kalau ada tanda mati asli begini, tanda sukun begini, namanya qalqalah surah. وَوَهَبْنَا لَهُ. Di sini maksilah tawilah dibaca dengan 4 atau 5 harakat. 4 pun betul, 5 pun betul. Kalau 6 boleh tak? 6 tak boleh. Jangan baca 6. Lahu isha. Ha pedas. Qawa Yaqub. Di sini pula diberikan lantunan. Tapi bukan qalqalah surah nama hukumnya. Di sini qalqalah kubra. Ba itu diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Asalnya wa yaquba, tapi kerana waqaf jadi qub dan diberikan lantunan. Kalau kita baca qub tak ada lantunan, itu tidak betul. Baik, siapa nak minum air silakan dan izinkan saya. Bismillah. Baik. Kemudian kullan hadaina. Kullan izhar halqi di sini. Tanwin yang selari. Jelaskan saja, jangan dipanjangkan. Hadaina. Dan diwaqafkan dengan 2 harakat. Wa nuhan. Wa nuhan. Nu 2 harakat dan han izhar halqi. Sempurnakan saja, jangan dipanjangkan. Ha pedas. Han. Kemudian ha besar pula. Ha makhrajnya ha pedas di tengah kerongkong. Ha besar ini, ha simpul, makhrajnya di pangkal kerongkong. Wa nuhan hadaina min qabl. Di sini dibacakan dengan ikhfa hakiki, ditebalkan kerana qaf merupakan huruf isti'la dengan kadar panjang 2 harakat. Min qabl, baru masuk qabl. Kemudian
Wa min ifakiki sekali lagi. Asalnya min zurriyatihi, jadi wa min disamarkan. Nak kata nun pun tidak, zal pun tidak, dengan kadar 2 harakat. Wa min zurriyatihi. Ra bersabdu, ya bersabdu. Tekankan. Zurriyatihi. Maksilah qasirah dibaca 2 harakat. Dawud wa Sulaiman. Ini semua nama nabi-nabi ini. Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Ya. Dawud wa Sulaiman wa Ayyub. Tekankan dia itu bersabdu. Wa Ayyub wa yu. 2 harakat yu. Sufa wa mu. Fa nak ke wa jangan lambat. Selalunya begitu. Orang akan tersilap kerana dia lambat masuk. Bila kita baca Al-Quran, mata bergerak dahulu. Tengok nak masuk ke mana. Wa Yusufa wa Musa. Mu 2 harakat dan sa 2 harakat. Wa Harun. Ha 2 harakat dan run itu diwaqafkan. Ma'arik li sukun dengan 2, 4 atau 6 harakat. Kemudian ada jim kecil, waqaf jaiz di situ. Ibtidak pada wa kadza di hujung lidah. Likanaj. Ada lantunan di sini, jim, huruf qalqalah. Zil, zai baris bawah bertemu lam yang bertanda mati. Zil muhafdas. Muhsinin. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Baru berhenti. Okey, tenang-tenang, relax, santai. Muka kena senyum. Belajar mengaji Al-Quran, muka kena senyum. Boleh tak saya dapatkan emoji senyum sekali? Jarang-jarang saya minta ni. Ni saya jarang-jarang minta. Kalau tak bagi nanti saya kempunan. Minta bagi emoji senyum, boleh tak? Baik. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Sekarang ini kita dalam melihat satu persatu ayat. InsyaAllah nanti bila dah selesai semua, kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 82 ke ayat 90. Baik, jom kita lihat ayat yang seterusnya. Baik, di sini juga Nabi, nama-nama Nabi. Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Wa Zakaria, ya bersabdu. Wa Zakaria wa Yahya, hafdas. Wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Yas, ujung baru masuk sin. Jangan masuk awal je yas. Itu tak betul. Ya. Kemudian ada waqaf sili, afdal diteruskan. Kalau nak teruskan baca wa Ilyas kullum. Itu kalau nak sambung. Kalau sahabat-sahabat nak waqaf jadi Ilyas gitu. Kemudian ibtidak pada kullum, idgham bi gunnah di sini. Asalnya lam tanwin di depan bunyi lun. Tapi bila datang mim masuk beserta dengung bunyi lum dengan kadar dengung 2 harakat. Kullum minas salihin. Baik, cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Baik, okey ya. So far macam mana sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Boleh ikut ya, diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu lah. Kalau tak dapat belajar semua pun, InsyaAllah yang mana yang merasakan terlalu banyak untuk diingatkan ya, perkara-perkara dan poin-poin yang saya maklumkan tadi, jangan bimbang, jangan risau, InsyaAllah. Tunggu sehingga akhir pelajaran.
kita akan berikan sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan dikirimkan ke rumah anda serta rakaman buku tersebut untuk kita belajar balik satu persatu. Kita belajar balik secara lebih sistematik dan tersusun. Kalau nak dapatkan semua itu, tunggu sehingga akhir pelajaran. Baik, kita teruskan ayat seterusnya. Ini juga nama Nabi, nama para Rasul. Ismail, Yasa', Yunus, Lut. Nabi Lut. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. Sekali lagi dengar. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. Jadi bila nak sambung itu jangan lambat ya. Yas'a wa Nusa walu, jangan lambat nak masuk kepada satu perkataan ke perkataan yang lain. Kemudian wa kullan, di sini ikhfa hakiki, asalnya lan, lam tanwin di atas bunyi lan, tapi bila datang fa dibacakan dengan samar. Jadi la, nak kata lan pun, nun pun tidak, fa pun tidak. Di antara kedua-duanya dengan kadar dua harakat. وَكُلًّا فَضَّلْنَا. Faddad makhrajnya di tepi lidah. Tepi lidah kita itu, kanan ataupun kiri. Kalau tepi kanan bawa ke kanan, tepi kiri bawa ke kiri. فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Ain. Jangan baca alamin. Jadi huruf hamzah. Di sini huruf ain. Alamin. Ma'ari li sukun diwaqafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Cuba kita dengarkan ayatnya. Wa okey. So far okey ya, diharapkan teman-teman ya dah boleh ikut ya, boleh sedikit sebanyaklah dapat belajar sesuatu. Wa min abaihim, wa min izhar halqi, nun mati yang ada tanda mati, jangan dipanjangkan. Aba 4 atau 5 harakat. Ihim izhar syafawi, sempurnakan saja mim mati. Wa dzurriyyatihim, ra dan ya bersabdu. Wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Him bukan him, jangan baca ikhwanihim. Ramai baca him di sini. Jangan baca him ya. Balik kepada asas. Ha baris bawah bunyi hi, bukan bunyi he. Jadi bila bertemu mim jadi him gitu. Kemudian waj ada lantunan khalqala sughra. Wajtabainahum wahadainahum. Hum bukan hum. Ha H-U-M kita baca, bukan H-O-M. Ila siratim. Di sini dibacakan dengan idgham bi gunnah. Ta tanwin di bawah punya tin. Tapi bila datang mim jadi tim mustaqim dan diwaqafkan. Baik, cuba kita dengarkan sekali lagi. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Baik, di sini diwaqaf dengan qim bukan kim. Ramai orang tertukar makhraj huruf qaf dengan huruf kaf. Baik, kalau boleh saya nak tunjukkan di sini teman-teman, makhraj huruf qaf di mana? Qaf makhrajnya di pangkal lidah ini. Kalau ini ujung lidah ke belakang dia itu qaf. Di depan sedikit itu huruf kaf. Itu beza, tempat dia berbeza. Jangan macam mustaqim, belakangkan sikit lagi, mustaqim begitu. Baik, bagi teman-teman yang nak belajar balik, nak betulkan makhraj huruf satu persatu juga insya-Allah, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir. Kami akan berikan buku asas dan buku tajwid kepada mereka yang berhajat untuk mempelajari semua perkara yang saya nyatakan tadi. Baik, jom kita lihat ayat seterusnya. Za di ujung lidah.
Dzalika hudallah. Dibacakan tebal lafz jalalah ini dengan 2 harakat. Yahdi bihi man yasha. Mai di sini idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung. Asalnya man, tapi baca man yasha. 4 atau 5 harakat. Umin ibadih. Dan diberikan ha itu tanda mati mendatang kerana waqaf. Kalau kita nak waqaf lah ya. Kalau kita nak wasal, jadi kena baca dihi 2 harakat. Baru masuk ayat dan seterusnya. Baik, saya anggarkan mungkin ramai yang pilih untuk waqaf di sini. Kemudian terus ibtidak pada walau asyraku lahabita anhum. Ha pedas. Bita'an. Ta nak ke an jangan lambat. Izhar halqi di sini sempurna saja bunyi nun. Terus masuk hum. Di sini idgham mislan saghir dibacakan dengung 2 harakat. Hum ma kanu ya'malun. Jom kita dengarkan dahulu ayatnya. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Baru berhenti. Okey. Baik, so far macam mana? Kalau boleh saya tahu teman-teman yang bersama dengan saya ini daripada mana? Daripada mana? Saya sekarang sedang bersiaran secara langsung di Fatih Learning Center Wangsa Maju. Terima kasih ya teman-teman yang tolong tulis poin-poin yang penting yang tidak bosan-bosan ya. Syahbanun, Aziza Osman dan lain-lain teman-teman yang lain yang saya tak sempat sebut nama, saya mohon maaf. Baik. Kita lihat ayat seterusnya. Sebelum itu sekali lagi yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan ya. Sahabat-sahabat jangan lupa untuk menekan button share insya-Allah ya. Dibaca 4 atau 5 harakat. Ikallazi di hujung lidah 2 harakat. Atainahumul mim di depan terus naik di atas lam. Kitabawal hafdas. Hukmawan dizengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Jangan kita baca wan nubuwah. Salah. Kena baca wan nubuwah. Wan di situ didengungkan dahulu 2 harakat. Barulah nubuwah. Wow, itu bersabdu, tekankan. Kemudian ta marbutah bila kita pilih untuk waqaf di sini, ta simpul bertukar menjadi ha. Ha besar ya, ha simpul itu. Dan kemudian fa'i dibacakan dengan idgham bi gunnah di sini, masuk beserta dengung 2 harakat. Yakfur biha. Ha yang pertama 2 harakat. Ha yang kedua 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Ifaqad diberikan lantunan di sini khakhala surah. Faqad wakkalna biha qaumal. Di sini idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Asalnya qauman, tapi bila datang lam jadi qaumal. Qaumal laysus biha. Su 2 harakat dan ha 2 harakat. Bikafirin. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِكَ. Maafkan saya, tersasul. Sekali lagi. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ.
baru berhenti. Baik, sekarang kita nak masuk ayat yang terakhir untuk pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk ayat terakhir, sekali lagi saya nak mengajak teman-teman, boleh tak bantu saya untuk kita panjang-panjangkan dengan menekan button share, insya-Allah ya, sebelum kita meneruskan ayat yang seterusnya ini. Dibaca satu harakat saja. Ada pada tulisan, tidak pada bacaan ya, huruf waw ini. Ulaikal ladzi, di hujung lidah. Nahadallah. Dan lafz jalalah dibaca tebal. Dan bila kita nak waqaf pada perkataan Allah, pastikan waqaf dengan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 atau 6. Jangan waqaf dengan hadallah. Itu tak betul. Ya. Kemudian fabihudahu muqtadih. Diberikan lantunan di sini, qaf merupakan qalqalah, tapi bila nak berikan pantulan itu bulatkan mulut, barulah menghasilkan bunyi humuq. Kalau kita pipihkan jadi humuq, tak betul, dia kena muqtadih. Dan kemudian qaf baris depan terus naik di atas lam. Qul la, 4 atau 5 harakat. As'alukum alaihi ajra. Diberikan lantunan di sini ya. In huwa illa, in izhar halqi, huwa illa, bukan illa tapi illa ada bunyi hamas, bunyi angin itu, zikra, 2 harakat, lil alamin. Baik, cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra. In huwa illa dzikra lil alamin. Alhamdulillah. Okey. Sekarang tadi kita dah lihat satu-satu ayat kan? Jadi masanya sekarang untuk apa? Untuk saya nak mengajak teman-teman, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 82 ke ayat 90 pada muka surat 138 di surah Al-An'am ya. Baik, siapa nak betulkan kedudukan silakan. Siapa nak minum air juga silakan ya. Bismillah. Baik, sebelum kita nak mulakan bacaan ini, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, dan jangan lupa untuk kita menekan button share. Dan insya-Allah selepas bacaan saya ini, saya akan kongsikan bagaimanakah kami dapat bantu teman-teman dengan kami mengirimkan buku asas dan buku tajwid ke rumah anda. Kita dengarkan bacaan ya, insya-Allah di atas kiraan 1, 2, 3. Tapi sebelum itu sahabat-sahabat, baca sama-sama ya, jangan dengar saja. Ikut kita baca sama-sama insya-Allah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadayna wa nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa
وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, begitulah diharapnya teman-teman dapat belajar sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan. Baik, sebelum kita berakhir, sekali lagi seperti mana yang saya janjikan, sebelum itu bagi sahabat-sahabat yang nak ikuti bacaan sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah jam 7 pagi, 3 petang dan jam 10 malam ya. Baik, seperti mana yang saya janjikan tadi, teman-teman ya, mungkin ada dah di kalangan yang bersama dengan saya ini yang telah menjadi ahli cepat Quran ya. Alhamdulillah. Selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, sahabat-sahabat yang menjadi ahli cepat Quran akan diberikan keistimewaan. Apa dia keistimewaan tersebut? Antaranya, kami akan kirimkan ke rumah ahli cepat Quran 2 buah buku fizikal, bukan e-book buku secara fizikal akan dipostkan ke rumah anda, iaitu buku asas dan buku tajwid serta rakamannya. Kita tak hantar buku saja, kita berikan juga rakamannya. Dalam buku asas, kita akan belajar balik makhraj huruf satu persatu. Kita dapatkan balik sebutan-sebutan yang betul. Kita belajar tanda mati, tanda sabdu, 2 harakat dan huruf-huruf bersambung yang lain. Kemudian di dalam buku tajwid pula, kita akan belajar satu persatu. Hukum alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, cara bacaan isti'azah, basmalah, hukum nun mati, hukum mim mati. Dalamnya banyaklah ya, izhar, ikhfa, iqlab dan pelbagai lagi hukum-hukum dan juga jenis-jenis idgham serta banyak lagi hukum-hukum tajwid akan kita pelajari dalam buku tajwid ini. Jadi oleh itu sahabat-sahabat jangan lepaskan peluang untuk menyertai kita menjadi ahli cepat Quran ya. Kita telah rakamkan kedua-dua buah buku tersebut, ada hampir 200 video rakaman. Kemudian yang mereka menjadi ahli cepat Quran, kita juga berikan 3 bonus tambahan. Yang pertamanya, sahabat-sahabat akan dikirimkan e-book nota ringkasan tajwid yang telah kita ringkaskan. Dan yang kedua, bonus yang kedua, kita berikan rakaman pengajian Al-Quran sebanyak 30 juzuk daripada awal surah Fatihah hinggalah akhir surah An-Nas. Di sana terdapat lebih daripada 600 video pelajaran
Jadi campur dengan 200 dari rakaman buku asal dan tajwid, ahli cepat Quran akan mendapat 800 video pelajaran. Jadi, dan bonus yang ketiga juga yang istimewanya, sahabat-sahabat akan diberikan konsultasi one to one, insya-Allah. Sama ada nak datang ke pusat pengajian kita, tapi kena buat appointment dulu, ataupun kita boleh buat appointment melalui atas talian walau di mana sahaja berada. Sahabat-sahabat di Semenanjung Malaysia ke, Sabah Sarawak ke, Singapura, Brunei dan Indonesia, walau di mana saja berada, saya nak mengajak teman-teman sekali lagi, jangan lepaskan peluang ini. Inilah ketikanya, inilah detiknya. Kerana apa? Juga kita memberikan tawaran yang sangat istimewa bersempena dengan bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia sehingga 16 September ini. Mereka yang berdaftar hari ini akan mendapat penjimatan. Kerana apa? Yuran keahliannya hanyalah sekali saja seumur hidup. Jangan bimbang ya teman-teman, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Yuran untuk menjadi ahli cepat Quran hanya sekali saja. Disitulah wang buku, disitulah wang pos penghantaran buku, disitulah segala 800 rakaman dan juga live yang saya berikan hari-hari ini serta konsultasinya. Sangat-sangat berbaloi ya insya-Allah. Dan yuran keahliannya bukan 25,000, bukan 2,500, bukan 1,000, bukan 500. Untuk tempoh ini, tempoh yang terhad ini, mereka yang menyertai menjadi ahli cepat Quran hanya membayar RM250 sahaja untuk seumur hidup. Jadi, ada dua cara untuk mendaftar. Sahabat-sahabat boleh buat pendaftaran sendiri di website www.cepatquran.com. Mereka yang berhajat untuk jadi ahli lepas ni boleh buat pendaftaran terus di www.cepatquran.com. Ataupun yang kedua, sahabat-sahabat boleh WhatsApp kami. Mungkin ada yang tolong tulis ya. Dan juga mungkin kita boleh paparkan di layar insya-Allah nombor WhatsApp kita. Sahabat-sahabat boleh WhatsApp nombor yang akan kita berikan ini, iaitu 011162179797. Ini nombor WhatsApp kita teman-teman ya. 011162179797. Boleh WhatsApp, bagi tahu nak daftar, insya-Allah nanti admin kami akan guide, akan bantu teman-teman bagaimana untuk mendaftar. Ataupun kalau nak telefon juga boleh nombor tersebut, ataupun nombor pejabat kita 0341319057. Jadi insya-Allah mereka yang nak jadi ahli cepat Quran juga, itu cara yang kedua. Dan yang ketiganya, sahabat-sahabat boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli, komen di ruangan bawah sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan reply mesej tersebut, akan berikan satu link WhatsApp, akan bawa WhatsApp ke nombor yang tertera itu 0116217797. Nanti di situ admin kami akan guide sahabat-sahabat yang nak jadi ahli cepat Quran bagaimana untuk melakukan pendaftaran. Jangan lepaskan peluang bersempena dengan bulan kemerdekaan dan bulan Ma'al Hijrah yang baru saja berlalu ini. Kita ambil sempena semangat penghijrahan ini supaya kita melakukan penambahbaikan, penghijrahan ke arah yang lebih baik di dalam kualiti bacaan Al-Quran kita. Moga sama-sama kita bersama di dunia ini, dan juga kita bersama-sama menjadi saksi antara satu sama lain. Saya menjadi saksi kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan sahabat semua menjadi saksi bahawa kita pernah bertemu, walaupun bukan secara fizikal, tetapi di alam maya ini, untuk bersama-sama kita berusaha meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran demi tidak lain dan tidak bukan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya nak mengajak, marilah bersama-sama dengan saya dalam satu perjalanan ini, kerana misi kita masih lagi jauh. Kalau boleh kita nak memastikan seluruh yang namanya muslimin dan muslimat dapat memperbaiki bacaan Al-Quran dengan baik. Dan insya-Allah kaedah yang sahabat-sahabat belajar dengan kami ini boleh diajarkan juga kepada orang lain. Boleh diajarkan kepada anak, kepada cucu ataupun pasangan masing-masing. InsyaAllah dapatkan dua buah buku tersebut serta rakamannya, dan juga dapatkan rakaman pengajian Al-Quran. Dan jangan lupa mengikuti live kita setiap hari insya-Allah, dan doakan Allah memberikan saya kesihatan dan dipanjangkan usia untuk saya terus menabur bakti kepada agama yang tercinta ini, untuk sama-sama kita melakukan dakwah dan usaha untuk menyebarkan Islam demi mencari redha Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah meredai kita dalam kehidupan kita di dunia dan Allah meredai kita pada kehidupan di akhirat kelak. Dan moga-moga satu usaha inilah mungkin menjadi asbab kita masuk ke syurga. Dia sebabkan usaha kita
belajar, kesungguhan kita untuk mentelaah, untuk mempelajari kembali. Mungkin kita dulu dah pernah belajar ilmu-ilmu tajwid ini di zaman sekolah kita dulu, tapi dah lama mungkin kita dah tinggal, jadi dah tak ingat dah. Lupa-lupa orang kata. Kalau boleh pun nama hukum tak apa nak ingat. Baca pun tak tahu yang mana panjang, yang mana pendek, kat mana nak berhenti, kat mana nak ibtidak. Jadi mungkin inilah masanya untuk kita revisit balik. Kita kembali balik kepada asas. Kita belajar balik daripada bawah, daripada makhraj huruf, hukum tajwid satu persatu. Jadi sebelum saya berakhir, sekali lagi yang mana nak jadi ahli, komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp nombor 0116217797. InsyaAllah ya, diharapkan perkongsian saya ini memberi manfaat kepada teman-teman yang dirahmati Allah. InsyaAllah kepada mereka yang nak jadi ahli, selain daripada bantuan kami, boleh terus buat pendaftaran di website www.cepatquran.com. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Teman-teman boleh tonton untuk mengetahui apakah pendekatan yang digunakan di dalam buku yang akan kami kirimkan kepada anda ke rumah. InsyaAllah kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqul qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.